Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Adila Mat Shah. Kali ini Cikgu akan terangkan topik kemahiran proses sains. Cikgu akan fokus kepada 4 kemahiran proses sains iaitu memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor serta membuat inference. Kemahiran proses sains yang pertama ialah memerhati. Kita menggunakan 5 deria untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu objek atau fenomena. Sebagai contoh, mata untuk melihat, hidung untuk menghidu, lidah untuk merasa, tangan untuk menyentuh dan telinga untuk mendengar. Kita nak buat pemerhatian terhadap lemon ini. Okey, dari segi warnanya apa yang kita nampak, warnanya warna kuning. Bila kita sentuh permukaan kulitnya, teksturnya agak kasar, baunya harum. Bau buahnya harum, bau buah lemon. Okey, rasanya masam. Okey, ini pemerhatian terhadap lemon. Seterusnya, kita buat pemerhatian terhadap sebiji apple. Okey, kalau kita tengok dengan mata, apple ni warna dia merah. Okay, bila kita sentuh dengan tangan, teksturnya adalah licin. Bila kita hidu, baunya harum dan rasa apple adalah manis. Baiklah. Seterusnya kita nak buat perhatian terhadap sebiji lada. Baiklah. Bila kita lihat dengan mata, warnanya adalah warna hijau. Kita sentuh dengan tangan, teksturnya adalah licin. Bila kita baunya harum dan rasanya pedas. Dekat tangan cikgu ada 2 bongkah. Bongkahnya berwarna biru. Tapi kalau murid-murid perhatikan, satu bongkah lebih tinggi berbanding bongkah ni. Jadi cikgu anggap ini bongkah A, yang ini bongkah B. Murid-murid boleh buat pemerhatian, bongkah A lebih besar saiznya berbanding bongkah B. Ataupun bongkah A lebih tinggi saiznya berbanding bongkah B. Okey, sekarang kita buat pemerhatian terhadap 2 bongkah. Okey, ni bongkah A, yang tinggi ni bongkah A, yang rendah ini kita anggap dia bongkah B. Okey, jadi kita boleh buat pemerhatian dan membuat perbandingan. Okey, bongkah A lebih tinggi berbanding bongkah B, atau bongkah A lebih besar saiznya berbanding bongkah B. Kemahiran proses sains yang kedua ialah mengelas. Mengelas bermaksud mengumpul atau mengasingkan sesuatu objek mengikut ciri-ciri sepunya. Sebagai contoh, bahan buangan di bawah telah diasingkan mengikut kategori bahan tersebut. Kotak diperbuat daripada kertas, botol dibuat daripada plastik dan tin diperbuat daripada aluminium. Okey, baiklah, kita nak buat aktiviti pengelasan. Di sini cikgu ada sekumpulan haiwan. Haiwan tersebut terdiri daripada harimau, gajah, singa, kuda belang, ayam jantan, ayam betina, itik dan angsa. Jadi sekarang kita nak kelaskan haiwan mengikut ciri-ciri yang sama. Okey, cikgu pilih bilangan kaki. Okey, cikgu akan asingkan haiwan mengikut bilangan kakinya. Berkaki 4 dan berkaki 2. Okey, cuba tengok. Haiwan yang berkaki 4 ialah singa, gajah, kuda belang dan harimau. Manakala haiwan yang berkaki 2, ayam jantan, itik, angsa dan ayam betina. Kemahiran proses sains yang ketiga ialah mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ialah kemahiran membuat pemerhatian dan menggunakan nombor serta alat berunit piawai dengan teknik yang betul. Sebagai contoh, kita mengukur berat badan dengan menggunakan penimbang dalam unit kilogram. Manakala mengukur panjang meja dengan menggunakan pita pengukur atau pembaris dalam unit sentimeter. Okey, baiklah. Kita nak ukur kepanjangan 2 objek. Yang pertama ialah batang aiskrim dan yang kedua ialah krayon.
Alat yang kita perlukan untuk mengukur ialah pembaris kerana ia mempunyai unit piawai dan bernombor. Baiklah, sekarang kita nak ukur kepanjangan batang aiskrim. Kita tandakan ukuran batang aiskrim tersebut. Jadi, panjang batang aiskrim ialah 9.5 cm. Okey, sekarang kita nak ukur kepanjangan krayon. Jadi, panjang krayon ialah 10 cm. Kemahiran proses sains yang keempat ialah membuat inference. Membuat inference bermaksud menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Sebagai contoh, duit shilling tenggelam di dalam air kerana ketumpatannya lebih tinggi daripada air. Manakala bola terapung di permukaan air kerana ketumpatannya kurang berbanding air. Contoh seterusnya ialah pemerhatian dibuat terhadap pokok A dan pokok B. Pokok A saiznya rendah manakala pokok B saiznya tinggi. Berdasarkan pemerhatian tersebut, kita dapat membuat inference pokok B tinggi kerana pokok B mendapat baja yang mencukupi berbanding pokok A. Baiklah, itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Kita akan sambung lain-lain kemahiran proses sains di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.